Okay, we are live. It's hari Jumaat 17 April 8 pagi. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 4 Borak Kosong bersama Genesis Hideout. Di sini kami membincangkan dan ada perbualan mengenai isu semasa dan juga topik yang mencelik minda pada masa ini. Setiap minggu kami cuba menyampaikan perbincangan yang menarik dan juga relevan kepada ahli pendengar bersama ahli panel yang berbeza. Dan jangan lupa untuk like dan juga share, follow page Genesis Hideout untuk mengikuti perkembangan semasa mengenai dunia gaming dan juga sesi live gaming kami yang akan berlangsung setiap hari. Hari ini kami ada banyak topik menarik yang ingin ketengahkan. Antara topik yang kami anggap menarik iaitu daripada isu Eurasia sampailah ke topik mengenai false memories. Saya Zubair dan bersama saya ditemani oleh ahli panel saya Kapal, Majid dan juga Sakir. Hai. Sakir Semua bukan nama sebenar. Semua tu bukan nama sebenar diorang. Betul tu. Jadi welcome to the discussion guys. Welcome to Borak Kosong. Okay, kita nak start off dengan apa ni? Aku rasa better kita start off dengan perkembangan MCO dan juga baca news sikit. Isu semasa COVID-19 yang berlangsung di Malaysia ini. So let's start some facts. Okay, status COVID kat Malaysia sekarang yang based on data yang kita dapat daripada KKM semalam 16 April 2020. So total kita ada 5,000 case and 110 of that is case baru. Okay, so we're not seeing a decline or even a stagnant a very stagnant increase in new cases. Yang case masih dirawat adalah around 2,300 hopefully, and then case yang sembuh 2,700. Even though kita ada case baru 110 semalam, yang case Sembuh lagi banyak. Case sembuh dia 119. And ada satu kematian yang terbaru, jadikan jumlah keseluruhan 84 kematian. Tapi ikutkan total sekarang, tak silap saya yang saya check ada 49.7% dah recover. So maksudnya 49.7% tu sebenarnya adalah nilai yang banyak lah dan cabas lah untuk kerajaan kita sebab dapat berjaya recoverkan ramai pesakit. Actually kita kena cakap syabas kepada para frontliners yang everyday battling with this disease. We shout out to you. Thank you. Sebab for your sehari service. dalam 100 lebih kira ramai kan, faham tak? Macam 100 lebih kalau kan sebab kita tak ramai pun compare to negara lain kan. Macam yelah sebab kita punya population pun bukannya besar, so macam bila 200 lebih tu macam kira ramai lah. Banyak juga 100 lebih 100 lebih tu kira ramai lah. So bagus. Sampai kita pun dipuji oleh Jepun kan, sebab diorang suka dengan kita punya cara macam mana nak handle COVID ni. So macam bagus lah, Jepun kot tabik kita. Tu bagus. Tapi there's still some politics in that. Aku tak nak get into it sebab nanti aku jadi semua ni terlalu banyak unsur politik yang buat aku rasa disgusted kadang-kadang sebab the way diorang handle ni kan. KKM aku rasa antara yang very transparent kan tu kan, very good in terms of that, and the whole kementerian sendiri dikawal rapi untuk to give us the best possible outcome towards this pandemic. Yes, betul tu. Malaysia kira okey lah, macam negara lain teruk. Hari ni je US 2,400 orang mati. Kalau kau tengok Mati tau. Hari ni je. Tapi kalau tak silap semalam kan aku check, UK punya bilangan orang yang dah kena sakit ni lagi banyak daripada China. Memang lah, dia dah nombor satu kan. Dia kan hebat. Tapi China juga kalau kau nak perasan dia
aku rasa diorang cakap ada misleading in terms of diorang punya total number of cases. Betul lah And kan. Ya, yes. Diorang kasi diorang adalah tu hide kan ke apa kan. Mungkin. Ya tu. Figure tak boleh ni kan based on diorang report. Indonesia apa cerita? Banyak tak orang mati? Sebab Kita cakap pasal death macam it's a normal thing every day kan. Tak Padahal adalah. benda ni sangat tu teruk. asal. Betul tu. Is Even become satu case pun sebenarnya teruk Ya tu. kematian kot. Mati kan. To make Ni it, 13 jam yang lepas, Indonesia sudah melebihi 5,000 dan angka kematian hampiri 500. Tengok. Wow. My god. 10% lah macam tu. Tapi ini bukanlah sebenarnya nilai yang sebenar tau, sebab Betul lah tu. ini dijangka tapi dah 500 orang mati. Kita selampau banyak sebenarnya. Berbeza dengan kita yang baru satu itulah dia punya ni, tapi kita tak boleh buat apa kan. Ya, pun Indonesia dia punya tu kan besar kan berbanding dengan Malaysia. 300 million population It's like kita hanya 10% daripada diorang. Tu. So macam tak boleh buat apa lah sebab besar kot orang punya negara. True that, true. Banyak faktor lah yang aku rasa influence benda tu. Maybe dengan rakyat dia sekali ke, dengan politik lah apa ke. Tapi Maybe. yang aku takut is kita as Malaysian kan, kita tengok okay mungkin kita not that bad in terms of numbers, in terms of infections and disease, kita boleh recover kan macam tu kan. And then I think some Malaysians see that as an opportunity, sebab kau tengok sekarang banyak kes-kes apa, sebab kita dekat fasa 3 PKP ni orang kereta makin banyak. Keluar kan. So what the heck kan. Ya tu. Dekat Betul, dia Batu rasa Cave ni jam kot. Batu Jam teruk. Ya. macam hari biasa Teruk gila. Batu Cave jam sebab dia tutup jalan kot. Tak Dia rock block tapi sebab ramai sangat lalu situ. Jam dia panjang sampai ke Selayang tu Betapa panjang lah dia punya tu sebenarnya. Kau keluar ke sampai Selayang? Ada orang ambil gambar. Ada orang ambil gambar. Aku duduk rumah Banyak kan pergi Batu Cave. Bawa pergi Batu Cave. Mana tahu. Itu jahat. Itu jahat. Tapi actually waktu dia dia block situ kan. Sebenarnya tu memang tempat yang memang patut dia buat rock block kat situ, sebab situ memang tempat keluar kalau orang Gombak tu. Situ memang tempat antara jalan yang nak keluar dari Gombak So bila dia rock block situ memang ramai orang stuck and memang bye-bye banyak kena compound, kena denda. And lagi satu memang kat situ kan ada, kita boleh nampak tau daripada social media lah, sebab dekat Gombak ni dia ada macam bagi tahu news Gombak kan, sampai ada banyak yang keluar bukan setakat seorang dua orang tau, tapi dengan family sekali. Oh yang gimana Yang tu tak boleh belah tu. Yang tu tak boleh belah. Itu memang bila dah kena tangkap tu memang tak boleh buat apa lah, memang bye-bye lah. Kena apa-apa 1,000 sekarang. Tak macam tak terus masuk mahkamah. terus masuk mahkamah. Yang seri tu memang, tapi actually memang bagus lah benda tu sebenarnya. Cuma kita punya orang kata apa, mentality tu still dah fasa ketiga kan. Rasa macam ramai orang dah keluar. So macam lalas, takut PKP kita sia-sia tau. So macam patut sampai fasa ke-6 Ni baru fasa ketiga, takkan nak kena reset balik everything kan, sebab first dengan second sia-sia. Ramadan macam mana guys? Ramadan ni. Ramadan. Next week kan? Next week. Korang jenis yang pergi bazar ke? I mean macam Kan tu akan hari-hari pergi bazar macam tu. Terawih tu. Okay. Bazar aku, Alhamdulillah. bazar aku tak kisah kan tu. Azhar boleh order sekarang. Terawih tu of course lah. Aku lagi prefer Tapi makan orang duk cakap macam makanan kan. makanan kat rumah. Aku prefer makanan kat rumah kat tu. Aku tak suka sangat pergi bazar. Ni roti john yang paling Aku ni fikir dah moreh ya. Ni tu Moreh. murtabak kan tu. Ada satu tempat kat tempat aku ni jual murtabak memang sedap gila kan. Yang ni memang tak Tapi ada dah lah. sekarang kan ada e-bazar kan, so rasanya macam maybe macam Tak ada sebab aku tengok Paul Tan dia report cakap one of the minister cakap e-bazar pun tak dibenarkan.
Oh, seriously? Sebab diorang punya pendapat is that tu lagi boleh, kalau let's say orang yang jual tu ada simptom, so orang yang ambil tu kan, so diorang dah sasah guna perkhidmatan apa rider semua kan, Foodpanda ke Grab Food ke tu kan, and then basically Grab Food tu boleh jadi carrier and then they spread every ni. Tak sama ke macam kalau sekarang ni yang ada food delivery macam tu? Tak, sebab aku rasa dia punya, bila aku rasa yang diorang tengok is not that macam sekarang pun kalau food delivery aku rasa bukan semua orang guna, faham tak? Tapi bila Ramadan nanti dia punya macam ramai. the numbers akan rise drastically tau. So let's say Maybe lah. the possibility untuk infection tu akan lagi tinggi. And kita tak tahu dia punya handling kot. Macam kalau restoran ke apa, dia ada SOP dia apa semua kan. Yes, betul lah. So kalau macam orang kat rumah ni, kecil-kecil kita ni tak tahu handling dia macam mana. Rasa kita tak tahu makanan tu dari mana semua benda. Tapi kalau kat bazar memang dia tak benar, aku tak sure lah macam mana diorang akan handle benda ni. Belajarlah masak guys. Apa kau dah pandai masak ke? Alhamdulillah. Masak apa dah selama PKP ni? Nasi putih, telur masak kicap, telur goreng. Ayam goreng kunyit. Itu makanan orang kaya. Itu makanan orang kaya kau. Ayam goreng kunyit tu atas sikit. Di bawah ada telur kicap. Tu kita punya tahap-tahap lah. Jangan sebut telur kicap. Kicap dah habis tu. Kicap banyak tu habis time PKP ni. Adakah orang Malaysia semua suka kicap ke mana Kicap tu penambah rasa ke? Essential. Kena ada. Essential food. Korang ada pergi supermarket tak PKP ni? Aku tak ada. Aku seriously tak ada. Aku lepas tengok line tak kat luar tu, aku terus balik. Aku tak keluar pun. Selama PKP aku tak pernah keluar pun. So kira dah sampai 3 minggu lah ni. Ya. 3 minggu. 2 minggu lebih 3 minggu apa? Sebulan lebih dah. Sebulan kan? 3 sebulan. minggu. Nampak? Sebulan tak? Kita duduk rumah sampai dah lose track lah. Strike. Kalau macam sampai aku tanya lah, macam tak boring ke? Sebab aku asyik keluar kalau tak ada MCO ni, memang aku keluar kan every weekend. Semua ayah aku tanya. Sampai aku tanya, sebab aku tak pernah keluar langsung, beli barang pun tak keluar. Dia tanya, tak bosan ke? Dia tak rasa kau keluar. Kau pergilah keluar macam tu. Maksudnya Sebenarnya dia keluar beli barang lah. Dia bagi hint tu, pergi beli barang. Kau pergi beli barang, bukan suruh kau duduk rumah. Aduh, dia ingat dia. Wow, okay. Aku baru faham. Ingatkan macam caring lah. Macam bosan tak? Itu dia selitkan peli tu. Tak nak keluar ke? Umur dah berapa? Tak ada caring sekarang ke tu. Wah. Okay. Tu je. Thank you lah. Baru aku faham sekarang. So aku dah tahu lah ni. You see, inilah point borak kosong tu. Kita nak give realization kepada orang-orang yang clueless mengenai clueless seperti Majid Ya, Majid clueless kat tu. Ini benda yang close tu dia. Cuba dengan benda yang tak close, macam aku takut juga Jahatnya. Tak adalah, aku tak ada clueless sana. Heartless je. Oi. Taklah. Okay, tak ada. Heartless tu sekati lah. Sila follow Majid Heartless Yes, follow Majid Heartless. And then okay. So kita dah tahu perangai orang Malaysia macam mana time PKP ni. Tapi ini topik yang hari ni aku rasa agak interesting sebab kita ada satu isu di mana Air Asia dia in denial to refund any monetary yang from the customers due to cancelled flights ataupun flight itu tukar ke, and then instead diorang offer credit refund. Ya, itu pun based on through dia punya AirAsia big punya ni, so dia boleh refund flight, tapi flight pun within a year yang tu. And as we know yang kalau flight kat Malaysia possibly lah for the next year, a year and a half, kita tak akan, mungkin akan
tak dibenarkan untuk fly ke luar negara untuk bercuti. Yang tu. And some reports also state sampai 2023. You know. So AirAsia refund gaya sih. And then the thing yang jadi interesting is because the comment from Tony. You know. And then state like dia gaji pun tak ni lah, apalah semua kan. And then yang buat netizen marah is that bila when it comes to taking money, diorang become so efficient, and instead of like you kena charge like even 100 grams of overweight baggage pun kena charge kan tu kan. And then sampai tahap ni tiba-tiba you tak nak pulangkan balik diorang, flight tu di cancel kan tu. So the people actually is asking their rights untuk dapat balik refund tu, walaupun bukan banyak sangat pun, but still kan tu, people nak rights tu. So macam mana tu the way, are you guys setuju in the way AirAsia handling this matter? Mestilah tak setuju kan. Sebab benda ni bukan kita yang nak saja-saja nak cancel. And then benda ni pandemik kot kan. Tapi aku nak tanya, kalau dia refund semua, dia akan bankrupt habis ke? Yes, tak adalah maksudnya. Kira macam dia akan at least dengan duit yang dorang ambil daripada people money ni, at least dorang dapatlah sedikit sebanyak tampung kerugian dorang tau. Tapi kalau if dorang kena pulangkan balik, lagi bertambah lah kerugian yang dorang tengah dapat tu. Itu yang masalahnya sekarang dorang tak nak bagi tu. Tapi dan dia bagi aku memang sebab macam apa yang kau cakap tadi, memang ini duit rakyat kot, duit pembeli, customer yang dah beli, and then bukan dorang yang sengaja nak cancel kan. So sepatutnya memang dorang kena bagi refund, tak kira lah tu rugi atau tak rugi. Ni bagi pendapat aku lah. Tapi kalau on dia punya side, aku rasa dia pun kata bukan salah dia. Tak masalah aku sebab kan yes. Sebab business wise memang aku rasa memang susah lah sebenarnya dia nak refund balik semua orang. Sebab basically tak logik lah tiba-tiba nak refund everyone punya tiket kan. Tapi aku rasa yang issue dia, yang dia buat ada masa setahun tu. Yes. At least bagi aku dah cukup fair lah kot. Tapi tak adalah fair sangat je, sebab benda ni kalau nak main fair sampai bila tak fair pun. Sebab pandemik kan tiba-tiba jadi kan. Dia kena ada win-win lah, maksudnya kena menang both side lah. Tapi macam dia tak boleh nak stay setahun je. Kadang-kadang ada yang maybe orang yang beli tiket tu memang dah tak nak pergi, macam mana pula. And then macam entahlah, aku rasa dia kena cakap dari dia punya bukan setahun lah, I mean gua boleh guna tu, maybe dia boleh drag lagi ke, dia extend lagi ke 2 tahun ke 3 tahun ni. Depends pada situation ni ke. Kita pun tak tahu kan, maksudnya setahun tu dah okey ke tak okey ke. And orang pun mesti takut lah nak keluar, faham tak, walaupun dah okey. Tahu. Tapi kita kena panggil orang yang yang kena tiket flight dia ni kena cancel semua ni, mesti lagi hangat lah. Betul. Yang nak pergi Bali lah, nak pergi semana lagi. Itulah yang nak pergi Bali tu. Kesian tau, patut honeymoon tu doang. Itulah. Tapi ini one of the inilah. Okay, kalau kita ikut report daripada Bloomberg, so sebab Fernandez dia cakap yang AirAsia ni diorang is struggling hard due to COVID-19 pandemic, which is understandable sebab the whole airline industry pun akan di-hit hard kan, semua orang kena, bukan dia seorang kan tu kan. However, Bloomberg punya statement kan, dia cakap dekat cash reserve, AirAsia actually has more cash reserve daripada Singapore Airlines, daripada Japan, Cathay Pacific, Korean Air, most of the major airlines dekat Asian punya hub kan. So aku ada baca untuk dia punya issue is like dia tak nak return back the some of the cash macam tu kan. Kalau flight cancel kan, that means people bukan atas diorang punya sebab sendiri diorang yang nak cancel the flight tu. I think they deserve the refund kan tu.
Dia bukan macam orang Ya, okay, tu. kita orang tu yang cancel the flight. Dia tak nak, dia macam dia tak nak ni, dia nak cancel the flight, so dia punya choice. Bukan tu. Tapi ini orang tak ada choice. So AirAsia yang cancel the flight. So I think the customers deserve the full refund. Even though macam Betul. orang bukan nak full pun kadang-kadang, dia macam nak benda ni tau. At least Dia nak win-win situation lah. Yes, of course. Betul. So, kalau macam setahun punya, untuk setahun je, memang rasa macam memang lebih pada probability. Memang orang kata rakyat tak akan dapat pun duit tu tau. Pembeli tak akan dapat pun duit tu. Sebab yelah, kita tak tahu pandemik ni sampai bila habis. So rasa macam diorang dapat get away from everything lah, dengan benda-benda macam ni, dengan condition macam tu. So maybe diorang boleh ubah condition tu, at least tambah 2 tahun ke 3 tahun ke, at least claim tu win-win situation lah untuk pembeli, untuk customer lah. And then aku rasa yang buat orang marah is statement daripada Tony tu kot, yang dia cakap Yelah, betul. dia tak ambil Dia gaji, macam act as himself as the victim macam tu kan. Ya, betul. People macam Orang bengang lah. Macam you guys ada revenue of berbillion, and then you nak tiba-tiba baru berapa bulan ni tiba-tiba you nak ni, so macam orang jadi piss off lah kan tu. Orang make it like normal people like us, kita memang tak boleh tengok lah. Lagi kalau orang kaya ni dia tiba-tiba cakap, oh aku tak ada duit kan tu kan, and they deny the rights kan tu of the customer, which is yang orang basically using dia punya service all this time kan tu. dia punya handle tu lah, aku rasa dia macam dia nak menang juga. So orang bengang lah kan. Yeah, ego tu kot. Tak boleh nak Ego. tu. Dalam statement tu Yang buat orang marah actually sebab dia orang tak layan pun tau masa video. Tu yang buat orang kurang lah. Aku rasa customer service waktu PKP ni memang macam, aku tak rasa Asia je, macam Maxis pun aku pernah deal gak lambat gak semua lah. Memanglah faham kot maybe work from home kan. Ya tu. Tapi aku rasa benda tu essential kot. Macam ada benda yang kita urgent apa semua. Yes, betul tu. That's why some of them go through MAFCOM to file a complaint for their service, especially yang kaitan dengan airline ni. Aku rasa dia tak cukup kaki tangan lah. Tak cukup staff nak reply apa semua. Diorang pun pening. Jawapan sama. Diorang lepas tu kena marah. Tak buang pun diorang punya staff semua banyak. Kan tu. Diorang tak lay off, kata dia lah dalam statement ni. Kan tu. Aku tak sure lah actually what apa yang terjadi sebenarnya dekat staff AirAsia banyak. But kalau diorang tak lay off, aku cakap why not macam direct diorang kepada customer service kan tu kan. Everyone handle ni. Since kita ada online punya ni, boleh je aku rasa. You just need to be proactive lah. Itu Mardana ada cakap something dia kata at least bagi people a choice to choose lah. Betul lah, betul. Setuju. At least people ada choice lah kan. Diorang nak refund ke, diorang nak dapat apa tu, credit claim tu ke. Ya tu. Betul lah. Ya, dia patut buat benda yang win-win lah. Macam aku cakap tadi, dia bagi choice, dia pun dapat benefit, customer pun benefit gak. Aku rasa lah benda ni tak final lagi. Tapi yelah, aku rasa nanti tak tahu, mungkin dia ada nak announce something ke nanti. Possibly sebab isu ni dah hangat kan. So macam ramai orang dah dapat macam tahu pasal benda ni. Maybe diorang akan ubah lah kot balik condition diorang tu. Possibly lah, harap-harap macam tu. Betul tu. And then when we talk about these types of industries kan, macam tu, korang rasa essential tak the airline industry? Is it an essential punya ni? waktu sekarang ke? Not just sekarang, but I mean like for daily life punya, kita punya daily life. Aku rasa essential lah. Yes, of course essential kan. Of course it's essential. So kita nak, so yang aku nak bincangkan is apa untuk kita be more aware of what the different types of workers yang actually working out there right now, which is the essential workers and non-essential workers kan tu.
So kalau kita so what is the difference between both of these different types of work is that for essential kita boleh assume macam dalam the food industry, people yang handle food, you know, medical and other crucial industry yang untuk sustain kita punya basic daily life lah, you know. And one of the news article that I'm reading, you know, kan, from Bloomberg is that they raise a question, you know, should essential workers be paid more than non-essential workers? You know. So apa korang punya thoughts in that kind of environment untuk orang yang essential workers? Aku rasa tak. Ada yang pendapat aku je lah, opinion aku kan. Aku rasa macam paid more tu depends pada field dia. Contoh kalau macam frontliners yang macam dekat hospital tu maybe boleh lah sebab diorang macam struggle kan. Kena ada yang cuti, tak boleh ambil cuti lah apalah. Tapi kalau macam yang lain, aku tak rasa kena paid more sebab ada je orang work from juga yang bukan non-essential ni. Itulah. Itu yang aku rasa lah. Tapi tak tahu lah. Kau rasa apa Sofi? Aku tak basically dia macam ni tau. So kalau kita tengok, kalau kau tengok rate of unemployment rate dekat US sekarang kan, dah rise significantly since by this week saja dah almost like 5 million people file for unemployment dekat US sahaja kan. So one way untuk ni is to employ more essential work kan. And yang diorang fight for adalah macam protest ada ongoing right now, like essential work should pay more than not working, you know. Sebab diorang dapat unemployment benefit tau kat sana untuk deal dengan benefit ni. And then one of the key points is that orang yang doing essential work macam orang yang hantar barang, orang yang do groceries punya tu kan, workers kat grocery yang tu kan, is dibayar kurang lagi daripada orang yang tak bekerja. You get it? Oh, faham? So macam the not people who are not working kan tu kan, mungkin lost their job ke apa kan. Kan tu kan. Tapi tu bukan choice diorang kan tu. And diorang diberi insentif daripada government lagi banyak per week daripada orang yang doing essential work, yang basically doing the jobs yang semua orang ni. Oh yes. Which is pelik lah yang tu. Aku tak risau sebab aku tahu Malaysia takkan jadi macam tu sebab kita tak ada duit. Ayolah. Tapi kat Malaysia tak ada kan, so macam kat Malaysia dia punya case tu different sikit. Yes. Malaysia dia lain sikit. Dia diorang sendiri yang non essential workers ni yang minta. Minta apa? Sebagai contoh, diorang sendiri yang minta bantuan lebih-lebih sikit, lebih macam contohnya artis lah kononnya. Kan ada isu sekarang pasal artis. Kan, dia kat Malaysia dia lain sikit. Diorang, nampak tak aku lambat sikit kan? Diorang non-essential tapi diorang mengaku diorang essential. Dia lain sikit. Itu isu dia lah kalau kat Malaysia. Mungkin diorang sangat ikhlas nak entertain kau kan. Diorang rasa diorang penting. So yang dia masa macam apa dia? Dia essential untuk define yourself as part of the essential work kan tu kan. So maksudnya macam does your work sustain the daily life kan tu kan. Basically entertainment ni, sebab kita tak assume the essential is that manusia ni kalau kita perlu entertainment kita akan jadi kreatif kan tu. And people untuk expect someone else to be that entertain kau, untuk entertain kau kan tu kan. So macam itu choice tau kan tu. Itu choice dia untuk entertain kau, and choice kau untuk di-entertain ke tak kan tu. So basically but bila kita cakap pasal medical ke food ke, kau nak tak nak, kau kena concern benda tu. Kena ada benda tu. Yes kan tu kan. So in Malaysia tiba-tiba orang nak cakap okay, part of the celebrities cakap okay, kita ni essential, kalau tanpa kita orang ni apa, aku tak faham tau. In TV tak ada apa. Aku tak tengok TV pun, so macam Astro pun ulang juga benda yang sama kan. Siapa tengok TV lagi kat tu kan. Semua orang lah Netflix sekarang. Senang cerita essential ni kalau tak ada mungkin tak boleh hidup. Faham tak kan?
Diorang tu. kena faham lah yang essential ni kalau tak ada kita tak boleh hidup. Kalau diorang rasa diorang essential, kita hidup je lagi. Actually essential ni bukan bila tak ada dia tak boleh hidup. Essential ni Betul. bila dia tak ada kita semua tak boleh hidup. Faham tak? Itu. Yelah maksud aku. It's dia for the macam community. Dia fikir community tak boleh hidup. the whole community. Tapi untuk menjawab soalan kau Zubir, bagi aku essential patut dibayar lebih lah. Sebab aku ada kawan yang kerja dalam bidang, dia buat hand sanitizer. Dia terpaksa kerja sampai hari Sabtu dan kadang-kadang hari Ahad pun kerja. Sebab tahu kan hand punya sanitizer sekarang demand tinggi. Dan bagi aku diorang patut dibayar gaji berdasarkan effort diorang lah. Sebab benda tu bukan, dia helpkan community tau untuk prevent daripada, even though dia just hand sanitizer, tapi still benda tu lah yang buat kita dapat immunity untuk orang kata dilindungi daripada COVID ni lah. Bagi aku diorang patut dibayar lebih. Yang macam tu of course lah. Tu aku cakap dia depends pada field lah. Yes lah. Dia lagi sekarang bila pandemik semacam Ni kena bayar OT lah ni. ni dikira OT tau. Bagi aku dia diorang kira patut OT dibayar lah. OT lagi. Dia bayar Lagi-lagi OT. sekarang macam tu kan. Untuk essential Betul. lah. Untuk non-essential tu korang boleh pergi berabus. Macam tu. Sebab macam delivery diorang dapat apa kita panggil? Commission kan. Contoh kalau food Grab food ke Foodpanda tu kira commission kan. So kalau lagi banyak lagi dapat lah banyak duit. So Tapi diorang tak ada basic. diorang tak ada basic lah. Kau kena faham tu, diorang tak ada basic. Yang essential workers ni mostly ada basic. Tapi aku suggest diorang dibagi lagi untuk dapatkan insentif supaya diorang terus Macam like bergerak tau. semua. Macam diorang ada semangat lagi lah kan. Macam Bagi aku lah yang dibayar lebih ni sebenarnya responsible dekat company sebenarnya. betul. Bukan government. Betul. Yes. Actually Betul. company ni yang making banyak money sekarang ni. Essential tapi, service kan. tapi orang still marah government. Tak tolong ni. Maybe sebab tak diorang marah aku rasa diorang marah government sebab maybe diorang pandang yang macam doctors, nurses macam tu kot. Maybe lah kot yang Yes. yang state own lah kan. Ya, macam kira macam yang government punya tu lah. Betul. Tapi itulah. So Malaysians you need to diversify your point of view in order to actually see the bigger picture. Betul. So let's move on to okay, yang ni from essential to non-essential workers that we talk about, ni yang kita cakap tadi pasal occupation kan tu. So untuk a bit more out of broader scope of our scope for today's discussion kan tu kan. So let's talk about yang ni aku suka sebab interest versus needs kan tu. Sekejap before that, Fatin ada kata essential workers, contoh macam technician dengan engineer kat certain kilang, kat Penang ni dapat additional incentive per day kalau work on site. Wow. Okay lah. Okay lah. Dia bagus lah ni. Betul. Okay, faham. Macam bagus lah. Kira company ni orang kata Dia ada tanggungjawab inisiatif lah. sendiri. Betul. Yes. Aku rasa betul lah cakap dengan Padi. Ini depends pada company tu lah. Dia punya employer. Sebab Employee. sebab government dah buat kan apa yang diorang mampu buat kan. So, okay. Let's move on. Move on Yeah, Kita move on kepada the next one, which is interest versus needs, which drive what is essential and non-essential work in the industry itself. Kan? So needs kita tu kan, what the human, kita sebagai human beings, kita ada various needs and kita juga ada interest kan. So yang drive the essential workers is our needs, our need to live and to survive in living lah dekat world ni, such as food, clean water, electricity,
Benda-benda macam tu. Game. Game. Sekejap. Dengar tak Game. suara aku? Dengar. Even internet. Kita boleh. Tak. Boleh tak aku nak back dekat essential tadi? Tapi kan, kalau contoh kita nak service filter air semua essential kan? Sepatutnya lah. Kan? Tapi diorang tak boleh datang. Kan? Maybe the company is not putting that much effort in notifying the government that it is an essential service. Maybe lah. Atau boleh Actually, tanya. yes. Tanya apa KKM? Basically Kowe Koko dia punya servis macam mana? Yearly ke? Monthly ke? Tahu tak? Kalau tak silap yearly lah kan. Yearly Apa dia? Rasanya lah, aku tak sure. Tapi rasanya yearly lah kot rasanya dia nak buat servis tu. Ke monthly tak tahu lah. Servis apa? Air? Koko Kowe Filter. Koko. Kalau filter aku dia macam macam 3 bulan macam tu. Oh yeah, 3 bulan Lepas tu dia dah set cakap tak boleh datang sebab PKP ni kan. So macam Tapi dah sampai deadline lah. Kau kena tahu. tukar. Belum lagi lah. Tapi sepatutnya this month lah. Okay. Tapi benda tu tak turn lagi warna yang menunjukkan air tu kotor, okey lah kot. Bak kata Mar dia kata dah boleh dah sekarang. Kan fasa 3. Fasa 3. Oh ada yang dah open lah. Gunting rambut boleh sekarang. Tak kata bukan kedai gunting rambut dia tarik balik Tarik balik Tarik balik. Tak tarik balik. Elok lah. Balik. Sebab benda tu paling senang nak tersebar kot tu semua. Lagi satu, Mustahil lah nak gunting je lah kat rumah. Masalah. alah, duduk kat bilik je pun. Tak ada siapa nak tengok. Tak guys, Botak je. Watson buka. So pergi sana. Aku rasa dia jual kot gunting. Tu apa benda ke? Boleh. Weh, gunting sendiri macam mana? Boleh Botak lah. Senang Datang je. nanti kan. Habis benda COVID ni rambut dah panjang balik dah. Betul lah tu. Ya tu. Tak adalah botak. Kalau perempuan kan rambut panjang kan, korang ada, kalau if you got a man in the house, kata suruh dorang ambil mangkuk, Takut ke letak atas kepala. And just Tobek tu benda biasa. Takut botak sebelah ke? Jangan risau tobek tu. Tak. Rambut tu balik. Betul. Rambut Ni tu pun macam tak ada masalah lah kot. Aku rasa kan ni macam waktu lelaki lah. Yang rimas rambut dia dah panjang ke. Oh ya. Inilah peluang nak bela rambut panjang. Tak? Bila lagi? Aku rasa nak ni lah, nak return back the long hairstyle ni. Boleh kot lepas tu KP ni semua lelaki semua dah rambut panjang kan. So aku dah tak kenal siapa ya. Weh, back to our surreal menyimpang sikit tadi. Aduh menyimpang Interest versus needs tadi. Interest versus need. What drives the essential work and non-essential work, you know? Itulah yang aku cakap, macam kalau needs kita basically kita ada clean water, kita ada food macam tu, and these types of needs yang human perlukan untuk live, untuk for daily living, is what drives the industry in terms of essential work, you know? And what interests me is that what defines something as a need based on what its interest, because let's say a few decades ago kan, internet is not a need tau. Sebab dia punya ni, even dekat early 2000 kan tu, orang tak assume lagi internet tu is a need. So could actually apa yang kita interest sekarang kan, things like gaming become a need in the future. Korang rasa macam mana? Gaming? Bukan gaming lah, aku bagi example. Benda yang interest kita sekarang, boleh jadi need in terms of future. So what are kind of the examples yang korang rasa ni? Hello? Aku ingat tu disconnect tadi. Betul. Aku rasa pun yelah, macam contohnya internet lah kan. Dulu waktu tahun 2000 lebih kan, kita rasa macam tak perlu pun nak orang kata apa tu subscribe internet kan. Nak online Facebook tu semua rasa tak perlu. Tapi lama kelamaan sekarang bila kita tak ada internet, andai kata tak ada sehari 2 hari kan, menggelupur kita cari internet. So kemungkinan boleh juga. Yes, aku pun setuju yang interest tu
kadang-kadang lama kelamaan boleh jadi needs untuk kita semua. Aku rasa online banking lah kot kan. Macam Online banking. Kau rasa kau online trust ke banking. the banking institution especially online? itu aku depends on bank lah juga. Lagi lepas kes CIMB tu, so aku in a stigma sekarang macam okay, kau nak try online banking mungkin in the future. That's why people are currently looking at cryptocurrency. Possibly they are the future of online banking. Yes. For more information on cryptocurrency, here is Gapa. Nak sembang panjang sangat. Pendek kan? Kita buat Bagi a buat brief stream lain lah. Buat live lain. overview. Kalau ada apa-apa soalan boleh lah tanya. Kan sekarang lah. Sekarang lah masa dia. What is cryptocurrency kan? So, Okay, tapi aku ada satu pertanyaan. Gapa? Kemungkinan tak gaming akan jadi needs untuk masa depan? Needs tu dia bukanlah macam senang aku bagi contoh sekarang lah. Before corona, PS4 orang jual harga 400 tau. RM400. Sekarang orang boleh ada jual sampai harga 2000. Betul tu. Last aku nak cakap ni je lah. Kita yang basically define benda tu. Yes, setuju. Betul tu. Tu je lah. Betul. So just kena sebab lah logik je lah kan. Duduk rumah, ramai orang kat rumah, ada internet kan. Apa je orang buat selain social media apa kan, memang gaming lah. Besides that, gaming pun dah ada industri sekarang kan. Berjuta-juta dollars sekarang ni. So itulah. Dia needs tak tahulah, tapi itu kan aku nak kata kita people ni yang akan define needs nanti. Hadi Abdul Fattah. Total cashless payment anyway would be a need. Tu setuju lah. Cashless payment. Sebab in a way dia promote nak fight corona sekali kan. Sebab duit kertas tu actually kotor lah sebenarnya. Betul. Unsanitized lah kan. Yes. Tapi kalau kau tengok dekat Europe mostly banyak semua cashless gitu kan. Most of the semua yang problem bila kita come back to Malaysia ni banyak yang tak go to cashless kan tu. Yes, kita kat sini macam tak ni lah orang kata apa, tak mementingkan cashless tu sangat. Ya aku rasa sebab cashless punya what you call Tak secure kot. Diorang takut kot. Tak. Sebab tengok mak aku kan, dia dia nak guna Maybank to you dekat phone dia takut. Dekat laptop. Yes. Orang macam ada, diorang macam okey ke? ada certain trauma benda tu tau. Yes, betul. Bagi aku ini lebih isu dia kepada generation tau. Aku rasa orang baya kita lebih kurang ni macam dah okey, dah selesa kot dengan banking ni, online banking ni. Dia yang jadi ni macam Adi cakap ni, yang dia orang tak buat ni basically mungkin guna kedai yang dah tua kan, dia malas nak improvise lah, malas nak dia malas sistem baru apa semua. Betul tu lah, kita ni sepatutnya tak boleh lah berhenti belajar kan. Sebab benda sentiasa kita kena sentiasa adapt. Orang Yes. kata sentiasa adapt. Yang satu aku rasa sebab cashless payment tak regulated. For example kan, kalau a certain kedai ke apa, dia nak implement cashless payment kan, dia kena go through certain bank. Faham tak? Perasan tak? Yang tu betul. Lepas tu bila time kat Europe aku tak tengok benda tu tau. Aku tengok macam ada satu governing body yang akan handle benda tu. So, macam in terms of ni semua dikawal oleh one ni kan tu. Basically the government yang akan regulate lah benda tu kan tu, supaya semua orang akan implement benda tu and easier untuk ni. So I think that itu yang patut di implement kat Malaysia. Macam patut ada governing body yang implement ni supaya benda ni tak dihandle oleh bank untuk bagi access to cashless payment. Sebab bank pun kadang-kadang dia ada requirement and there's also a charge. Kau perasan tak macam dulu kan kita pernah ada stigma yang semua orang tak nak guna cashless. Sebab apa? Asal nak bayar cashless dia cakap okay, minimum ada requirement charge. Nak beli dia macam padahal benda tu tak pernah exist. You get what I mean? Bila bank handle benda macam tu kan,
dia akan jadi haywire, so diorang fikir profit. So end up kita ini aku rasa government kena interfere in terms of banking ni supaya akan jadi cashless ni become satu norm throughout Malaysia. Ke orang rasa kalau ada cash tu dia lagi kaya. Cash is king. Ya. Yeah? Cash is king. Basically aku perasan lah, basically business owner yang tak adapt benda ni, orang tak buffer period tu. Maksudnya kalau aku bayar sekarang, dia tak dapat instantly. Paling cepat 24 hours tu paling cepat. Betul. Itu Aku sekarang. rasa. Itu sekarang. Kalau dulu lagi 2 weeks, 1 month lagi teruk. Betul. Patut aku pernah kerja part time kan dekat butik. Diorang macam kalau boleh orang guna kad, dia kalau boleh kad, dia akan cakap lah benda ni rosak. Faham tak? Macam tak boleh guna sebab dia nak cash tu cepat. Dia nak masuk tu cepat. Ya tu. Cash is king. Crypto is king. Not yet. Not yet we still along the way only. Okay, aku nak sentuh balik in terms of what is our interest and what is our need. So one of the examples, what is the need, basically kalau nak bagi a broader idea to people listening, is that a need is something that a person must have in order to thrive, and without it that person will suffer either physically or mentally, even you can say spiritually, let's say, and a want is a choice, desire by a person may or may not be able to get. Life will continue kalau person tu doesn't get what they want, okay, ini yang example. Macam tadi aku rasa kita punya definition of what is a need and interest tu sangat very blurry, so for example, okay, assume kau nak jam, ada jam ni is a need sebab apa? Kau ada something untuk tell you the current time, and kau boleh be more time efficient kalau kau ada jam, kan? So kau boleh thrive, but a jam pula ada different brand, so and they all do the same thing. So kalau kau beli jam Rolex, so bila kau beli jam Rolex, that is a one, you get, korang faham tak maksud aku? Maksudnya tapi maksudnya macam Gapa cakap tadi lah, needs tu kita yang define ke macam tu? Want tu choice tau, need tu kita memang define apa yang kita need, Tapi so kita boleh thrive dengan benda tu, that's why kita need macam tu, kita boleh move forward, kau rasa kau boleh move forward tanpa jam ataupun tanpa phone, for example kau beli phone is a need sebab untuk communication, tapi untuk kau spend sampai 5,000 untuk beli phone, itu dah jadi want, since kau boleh yelah, kau boleh betul. afford murah lagi, kan? So why kalau macam ni macam mana? Makanan penting kan? Tapi kau tak nak makan nasi, kau nak makan McD. Macam mana kena define line tu? Faham tak? Kita basically kita tak dapat certain makanan tu pun boleh hidup, tapi macam mana macam tu lah. certain makanan tu boleh hidup tapi kau boleh ni. Okay, memanglah kalau nak McD tu, kalau nak McD tu aku rasa McD tu is a want lah. It's not a need langsung. Sebab first dia tak ada dietary benefit pun dekat badan kita. Yes. And they only please engkau. Kau nak sebab benda tu boleh please engkau sebab dia sedap, and macam kau cakap lah, kau boleh makan nasi, untuk hidup kau tak perlu makan McD, kau boleh je makan benda lain, tapi yang ni best. Okay, having a friend, kan, ada kawan is a need, okay, tapi ada girlfriend itu want. So macam mana tu? Apasal tu? Actually bagi aku macam pelik bagi aku tu terpesong sikit je benda lah ni. Kau perlu ke girlfriend? Depends on someone lah. Kadang-kadang itu bagi aku tu depends on someone tu lah. Kadang-kadang kan ada orang yang dia perlu dia ada kawan,
tapi dia perlukan someone yang betul-betul close dengan dia. Kawan baik. Which Tak, is aku girlfriend untuk luahkan something yang dia tak boleh luahkan dekat kawan-kawan. Kawan aku baik rasa lah. Yes. Ha. Most lah, lebih sikit daripada kawan baik. Macam tu lah. dia macam dia boleh masuk under friends tapi dia ada sub lain, dia special. Tak boleh kan? Yes. Dia special. Kau share, Faham tak? think about this carefully tau, gitu kan. Kau perlu tak kan tu? Dia memang want tu. Tak ada orang need kan tu. Oh, ya. Aku rasa depends orang ah. Yes, it depends on someone. Depends orang. So, viewer boleh tolong ni tak? Jawab sekali soalan ini. Aku So, macam Betul ke kalau girlfriend aku- ataupun boyfriend tu adalah one? Betul lah. Kalau kau need gitu kan, then pelik lah. Kau tak rasa pelik ke macam tak. Tu aku cakap sebenarnya it depends pada orang. Sebab kadang orang dia tak perlukan kawan, dia perlukan girlfriend. Macam mana? Faham tak? dia tak perlukan kawan tapi dia perlukan girlfriend. Atau Dia boyfriend lah. needs dia ke friend. Tak doh. Dia bukan. Boleh tak macam tu? Boleh je. Aku rasa ada je orang macam tu. Bagi aku lah macam mana girlfriend boyfriend ni tak boleh nak cakap sebab kadang-kadang ni benda bukannya macam mana kadang-kadang tiba-tiba jadi. Yes, betul. Kadang-kadang semuanya bermula dengan kawan. Tak. Pam. So tak ada lah nak kata salah, Wants ke needs. nak kata ada girlfriend boyfriend tu salah, tak boleh lah nak kata macam tu. Sebab Kita Dia depends on situation now. okay, dia bukan salah. Dia bukan salah. Aku just discuss. The okay, want kau ke want need ke macam tu kau kan? need kan tu kan. Okay, aku rasa contoh kalau kau needs tu, dia yang jenis yang okay, contohlah ada orang yang tak boleh nak survive kalau dia tak girlfriend, boyfriend dia tak ada. Aku rasa dia needs lah. Yes. Macam tu. Tapi okay. Kenapa dia tak boleh survive? Sebenarnya Soalan dia kenapa dia tak boleh survive tu? sebab maybe dia support emotionally ke. Mana kita Okay. tahu maybe. Kan? Aku tak tahulah benda ni macam Maybe girlfriend tu ada something yang tak ada dekat kawan-kawan dia. Maksud kau? Dia tak perempuan. maksudnya ataupun sebab dia aku malah nak cakap kan, tapi ada kau tahu tak seorang yang ada girlfriend yang macam tu. Maksudnya kalau dia orang tu dia tak ada, I mean kalau dia clash perempuan macam nak bunuh diri lah, apalah. Wish. Ah. Itu dah dikira, itu dah bukan kira needs atau want, tu dah kira toxic. Tak, sebab aku rasa macam aku cakap depends on orang. Tak tahulah. Sampai macam tu. Benda ni mula-mula dia jadi macam apa? Tak adalah nak need sangat pun, want je. And then dia akan boleh move to needs. Kot. Okay. So kau agree lah dengan aku. Girlfriend and boyfriend adalah satu want. Kan tu kan? Aku agree dengan kau. But Want. over the course of your relationship, kau akan realise satu benda. Kan tu. Di mana engkau need to be supported emotionally. Kan tu kan? Yes. Ataupun orang tu macam support tu lah. engkau spiritually ke macam tu, dia tolong engkau go to a better path, then that person become Jadi a need. Yes. Yes. And bila dia jadi need tu, time tu baru kau kahwin. Macam tu lah. So selagi dia berada dalam segmen dalam Want. satu need of want, dan selagi tu aku rasa girlfriend atau boyfriend tu adalah satu want lah, bukan need, you know, it's an interest. Tapi tak apalah. Tapi apa? Tak macam sebab kau macam cakap. kalau kau cakap dia want, maksudnya masa mula-mula tu kau tak expect kau nak kahwin dengan dia lah, macam tu lah. Siapa boleh tahu? Siapa boleh tahu? I Kalau mean- kau jumpa I orang mean tu kan, the dia niat tiba-tiba kau- cakap macam tu, Tak macam adalah. okay, orang Maksud tu kau dah- confirm aku kahwin dengan dia. Bukan. Okay, tak apalah. Tu aku cakap tak apa. Aku pun malas nak cakap. Betul? Yes. Betul tu. Adi ada cakap, need is something that a person must have in order to thrive. Without it, tak kisah either physically or mentally. So depends on orang. Yes, betul tu. Betul. Aku dah Actually, cakap. untuk Macam menjawab soalan kau kan, Zubi kan, aku 50% setuju, 50% tak setuju. Dia Tak. tengah-tengah. It's a blurred line Yes. lagi. Kita benda sangat blurred line. It's so subjective. Dan Yes, sebab benda ni subjektif kan.
Boleh ya, nak tahu. Gapa? Aku tu lah. Aku selalu ke tengah-tengah Kalau aku apa-apa semua kat tengah-tengah. Bahaya tu. Kau jet kat tengah bahaya. Macam ni lah. Maksud aku, dia depends pada situation kau. Depends pada orang sebab tu dia boleh jadi tengah-tengah. Betul. Dia last kita kena ingat last we are only human tau. Yes, betul. Ni tak boleh lari tau. So nak kata macam mana? Nak kata orang tu kita tak perlu ada ni ke tak perlu ni. Last Betul. macam Adi cakap kan, dia depends kat orang tau. Betul. Sebab last kita ni social creature kan. So last emotions ni memang tak boleh nak buat discuss lah. Memang grey area kot. Betul. Kalau emotion memang grey area. You know, mungkin kita boleh go a big deep dive on another session ke atau on that particular topic. Yes. And moving on. Okay. So interest, needs, wants, semua benda macam tu kan. Okay. So yang aku nak cakap hari ni, one of the topic yang aku juga ketengahkan is that memories tau. Yang ni intrigue aku sebab benda ni sangat vague in terms of interpretation. Especially korang pernah dengar the idea of false memory tak? Tak. Pernah. Pernah False dengar? memory kita Yosef. Maksudnya Tapi cuba terangkan lagi. So okay, a false memory kan is something yang fabricated atau distorted recollection dalam diri kau sendiri, macam memory kau kan, of an event, of sesuatu benda kan tu. And such memory mungkin boleh be entirely false ataupun imaginary tau. In other cases macam dia mungkin contain elemen pasal sesuatu fact yang dah distorted by interfering different information atau ada like memory distortion gitu. For example macam false memory, macam kadang-kadang banyak orang actually kita ni tahu, kita buat ni unconsciously kadang-kadang. So macam contoh dia. tak macam contohnya kau tengah, let's say assume okay Majid, kau tak ada boyfriend tu, tapi kau ada kawan baik lelaki yang kau assume sebagai boyfriend. Wah, ada Di dalam memory maksudnya kau. tu. Oh, tu kira false memory lah. Mental experience. False memory, a memory fabricated by diri kau. Korang tak pernah declare ke, korang tak pernah apa, tiba-tiba kau assume je macam tu kan. Macam sebagai satu benda tu dah berlaku kat past, so kau assume je untuk make yourself happy atau untuk make the memory itself become yang kau boleh Reality. Macam true lah, macam recollection betul lah. memory macam tu. Ni memang a beautiful mind mental terus illness lah. Bukan Bukan mental illness. Dia benda yang sebab actually kita buat semua juga. orang akan semua orang ada benda macam ni Maksud aku Some tapi kita sort. tak sedar macam. Macam tu. False memory. Kau ada contoh yang kau buat tak? Yang kau buat, kau rasa ada. Yang aku buat, aku rasa ada kot. Sekejap, aku try nak ingat balik tu. Mungkin aku rasa especially time aku kecil tu. For example yang tu, bila kau ada like, bila kau grow up kan, bila kau kecil, mana kau ingat tu benda, tapi kau mungkin akan ingat fragments of different timeline yang tu, ataupun kau nampak gambar. Faham tak? Kau nampak gambar kau kat satu tempat, tapi kau tak ingat tau. So Kau buat ingat, kau buat. fabricate event dalam kepala kau. Sebab kau tak ada facts, kau tak ada apa, so kau fabricate benda dalam kepala kau untuk make apa benda tu macam mungkin happy ke, atau kau jenis yang orang pasif, so kau macam aku tak suka macam ni, kenapa aku tak suka dalam ni macam tu. The fabrication of memory. Ini Tapi kita susah nak realise kot benda tu kan sebenarnya. susah nak diras. Tak perasan pun macam Aku ada satu cerita ni. Tapi aku tak tahu lah ni under false memories ke. Nak aku cerita tak? Boleh cerita je. Cerita. Dia bagi, lepas tu dia senyap, dia tiba dia senyap kan. Macam mana? Cerita je. Boleh. Okay. Time tu aku darjah 6 lah. Darjah 5. Okay. Darjah 5.
Okay, time tu aku dari sekolah agama. Habis pukul 5 tu aku pergi tuition English. Kau jadi KP ya? Jangan nak cakap. Tak apa. Time tu balik sekolah agama, aku terus pergi tuition tuition English. Sampai pukul 7. Okay. Lepas tu dah habis tuition ni kan. So aku tunggu dekat depan rumah cikgu tu. Dekat dengan sekolah Setiawangsa. Okay, lepas tu sepatutnya time tu ayah aku ambil aku dari sekolah dari tuition tu lah. Okay. Lepas tu aku tunggu je, tunggu. Dan tu pukul 7 lah. So pukul 7.30 aku nampak dia lalu. Malam? Aku tak 7.30 malam, maghrib. Aku nampak dia lalu. Tapi dia tak berhenti pun. Okay. Dia terus balik rumah. Okay. Lepas tu time tu lah aku dia macam sedih kan, tapi dia mungkin aku just assume time tu ayah aku ada something benda lain nak buat tau. Aku just made up apa-apa cerita dalam otak yang untuk convincekan yang kira bapa aku macam tak salah dia Tak ambil kau. Tak salah kira dia ada something penting nak buat kan. Okay. Oh. Dah selesai aku tunggu sampai pukul 9 malam 9 Sampai malam? pukul Aku muka gapa macam mana macam tu. 9 malam 9 malam. Lama betul tu. 9 malam tu. Maksudnya kau assume tu bila kau dah teringat balik ke apa? Kan? Maksudnya kau dah teringat Tak. balik tu. Cerita dia tak bagi je. Tinggalkan dah. Kau ni tak sabar je. Kau kena tengok. sorry. Sabar je. Okay. Sabar je. Aku tunggu sampai pukul 9 malam lalu aku balik jalan kaki. Aku balik jalan kaki di dalam dari sekolah ke rumah aku dalam KM tu kurang. 5 km lah lebih kurang. So aku balik jalan kaki. Lepas tu aku balik masuk rumah, ayah aku tengah tidur. Okay. Tengah tidur lah basically, tengah rehat lah. Basically time tu pun dia pun macam muka dia pun macam terkejut juga kot. Sebab dia lupa nak ambil aku time tu kan. Tapi tu lah yang buatkan aku percaya yang macam benda ni tak jadi. Sebab tu kot, sebab dia pun tak nak cakap apa-apa pasal benda ni dulu. Dia macam esoknya sambung macam hari biasa, pergi sekolah apa semua kan. Okay. Kira time tu aku pun sebenarnya basically aku nak answer lah kan. Tapi tu lah dah selesai. Tu lah aku just nak cakap maybe some orang buat false memories ni sebab nak protect diri sendiri daripada hurt. Dia sendiri daripada salah sendiri macam tu. Basically kau nak please yourself je. The way the thing is macam yang orang tak perasan, kalau kita discuss it scientifically kan, the way we connect our memories is through emotion tau. Kan tu. How we interpret something is through our emotion during that current event kan tu kan. So maybe kau nak mungkin juga kau nak please sebab kau tak pernah confront kau punya parents atau kau punya bapak pasal tu kan. And mungkin dia pun kalau kau tanya sekarang pun dia tak ingat dah sebab benda dah lama. Tapi betul lah. Tapi yang kadang-kadang false memory ni boleh lead to is some sort of psychological punya defect, bukan defect lah, macam problem, especially kalau orang tu you guys pernah dengar Stockholm Syndrome? Macam tu. So dia interpret dia punya memory tu as some sort of, instead of a horror nightmare, dia tukar jadi dia macam dia ni tukar. boleh So benda ni macam boleh jadi serius lah kalau macam dia boleh jadi serius. Macam Stockholm Syndrome tu kan pasal dia hostage kan yang kena tangkap kan. Tapi hostage tu dia positifkan diri dia. Macam tu. Trying to misinterpret diri. Aku rasa depannya aku mesti terfikir ni false memory ke tak. Kau mungkin fikir, kau kena fikir benda tu macam
betul ke benda ni jadi, ataupun aku just made up benda ni untuk like make myself feel better. Betul. Yes. Faham. Juga macam sebab benda ni dia include misinformation, misattribution yang lagi kalau kau nak recall balik event yang kau pernah lalui atau and existing knowledge, atau dia boleh interfere dengan formation of new memory. Yang macam dia, kalau apa orang panggil, kalau ni benda tu berkait. So macam makin lama dia makin teruk. So end up semua recollection kau pasal event tu semuanya salah. Faham. Aku nak tanya, kiranya semua ni bagi kau lah Zubir, ini tak dikategorikan sebagai mental illness kan? Tak dikategorikan. Yes, sebab lah untuk pastikan, sebab dia sindrom kira macam orang kata semua orang kadang-kadang boleh terjadi benda tu kan. Betul. Cuma dia jadi worst kalau bila dia worst tu lah jadi illness. Yes, semua benda kalau kita tak control jadi makin worse kan. Tapi macam for example lah, benda ni sangat fairly inconsequential, meaning that mungkin macam let's say benda ni, aku rasa yang benda selalu terjadi macam kau masuk rumah tu kan, kau masuk rumah, lepas tu kau ingat kau kau gantung kunci dekat dapur. Okay. Padahal dalam realiti kau tertinggal kunci tu dekat kereta. Faham tak? Dia kira sama macam ni ke? Kalau contohnya kita kat kereta, Terlupa. kita dah terlupa, kita dah kunci ke tak kunci? Itu one of the false memory. Itu lain. Itu recollection, bukan false memory yang tu. Itu sebab itu benda yang instant yang tu. Ini inconsequential, maksud aku macam dia takkan lead to benda yang teruk yang tu. In terms of macam basically itulah benda yang basically kunci, macam kau masuk rumah kan, kau kunci kan yang tu. Lepas tu kau ni padahal and then bila esoknya kau nak ambil kunci, kau ingat dekat tempat lain, tapi sebenarnya benda tu kat tempat lain yang tu. So from memory kau, mungkin sebab dia ada kena-mengena dengan kau punya subconscious yang kau macam okay, since aku dah biasa letak kat sini, so aku akan assume kunci tu kat sini. Like that. Tapi dia boleh complicated ke dia boleh dapat ada serious implication tau, in terms of that like ada research being done kan, yang false memory is one of the leading cause of false conviction, you know. Usually macam through false identification of a suspect ataupun recollection time interrogation dengan polis. Macam tu. Sebab faham. Dia buat orang tu fikir, Tapi ya ke aku ni kat sini? Kan bayang kau macam interrogation. dia jadi bias. Macam ni jadi macam tak betul lah, macam kita fikir betul lah aku kat sini macam, tapi sebenarnya bukan. Ya tu. Betul lah aku macam nampak orang ni macam ni, ada lalu macam ni, tapi dia buat ni. Tapi polis lah yang susah nak kena collect semua benda kan. Ni lah. And then dia orang suggest yang false memory sebenarnya dia lagi form readily macam bila dah enough time pass from that original event, atau from when that original memory was created. Sebab tu macam bila time trial dekat court tu kan, bila diorang ada macam very long stint of like before another court session akan berlangsung kan. So macam eyewitness punya testimoni tu boleh dianggap macam tak accurate, tak 100%. Tak accurate. Sebab mungkin dah benda event tu lama tau tu, and mungkin dia dah put new information dalam tu kan tu. Mungkin mula-mula cakap lelaki ni pakai baju biru ke baju hijau time tu kan tu. Belum apa-apa kau dah salah orang dah kan tu. So macam the way you interpret tu, bila as time passes dia lagi teruk. Okay. Kira macam akan makin worse lah. Lagi makin lama. Kalau kau yelah, sebab kau assume je macam tu. Kau just buat-buat. Kau assume, kau tak tahu betul ke tak. That's why kita boleh recollect balik macam the way sejarah kita ditulis.
Faham tak? In terms of like since dulu kita tahu orang Melayu ni banyak sebenarnya, bila in terms of sejarah, dia daripada buah mulut orang. Dia bukan daripada proper state of facts, sebab dia orang tak tuliskan yang tu kan. Sampai Cina jajah kita, yang tentu Cina datang ke tanah Melayu, baru kita start writing out apa yang terjadi, apa yang ni, semua benda macam tu. Tapi yang sebelum tu boleh jadi macam just kita tak tahu benda tu end up dia jadi a distorted reality. Kita tak tahu benda tu happen. For example macam hang tuah tu kan, dia wujud ke tak kan tu. So kita kena buat journal lah. Hari-hari tulis apa. Kau kena tulis sebab kadang-kadang aku buat hari ni, kau ingat benda lain yang tu, tapi sebenarnya benda lain yang jadi. Tapi macam takut macam ni. Tak ada ke yang indah-indah sikit? Indah. Tak ada, aku just rasa benda ni macam intriguing sebab kita akan do it unconsciously kan tu. Ya tu. End up kan tu. Gapa dah tidur ke? Tak ada. Ada je. Gapa tengah buat research tu. Gapa tengah baca. Ya. Dia interesting kan false memory ni. Ya, aku baca tentang pasal Stockholm Syndrome tu pun best tu. Serius best. Dia tak adalah macam best. Mana, dia interesting lah. Ya, interesting lah. Sebab kita pun macam tak tahu sangat pasal benda ni kan. Bila kita belajar pasal benda tu macam kita macam menarik. Lepas tu lagi kita nak baca Psikologi kan. Macam mana psikologi. Siapa tu antara kita yang ada psikologi punya education? Betul. Jadi tamu jemputan. Tak boleh ni, aku tak pasti. Tapi the research ongoing untuk false memory ni dah start lama dah. More than 100 years ago. Mana ada orang buat research je? Tak pasti. Itulah. Yang tu tak pasti. Aku nak jadi subjek. Cerita pasal ayah dia tak ambil. Lagi. Itulah. Tak pergi pick up dia balik tu. No, yang di subjek. Banyak ada false memory aku buat. Aku pun nak juga. Takut semuanya Aku tak tahu. false je nanti. Macam kau fabricate semua benda je. Sebab aku subjek kan. Macam tu. Itu benda macam ni kita boleh reconnect balik in terms of like for example treasured memories. Dia bercanggah. Kau perasan tak? False memory dengan treasured memory. Treasured memory Is the opposite of one another. Maksudnya kalau treasured memory engkau akan remember in detail. Contohnya memory yang kita cherish, macam kita betul-betul pegang lah kan. Kau akan remember in detail. False memory kau macam still ada like bias or even towards that particular ni, macam kau tak pasti is it actually happening ke ataupun benda tu kau fabricate dalam mind kau. Okay. Apa yang kau rasa treasured memories kau tu, yang kau boleh ingat detail? Ingat detail basically mostly memory in terms family. of family lah. Memang family. Kalau kata aku ingat detail Mar gelak macam mana? Itu tak pasti. Kalau dah sampai tahap Itu treasured memories ke Zakat? Treasured memory tu Mar gelak. Mar gelak treasured memory itu aku tak pasti. No comment. Aku ingat everything detail. Tapi dia kan pitch dia semua aku ingat. macam terrible juga. Kau tak rasa ke macam orang akan ingat detail juga tak? Maksudnya kalau macam sama macam treasure kau akan ingat kan. Kalau macam contoh macam bad memories pun orang akan ingat juga. Every detail ke. Betul? Tapi bad memory ada orang tak nak ingat sangat kan. kau tak nak ingat sangat. Maksudnya kau mungkin akan fabricate macam ignore dia some macam sort of misinformation dalam that particular ni supaya untuk make yourself macam better. Let's say Yelah, kita nak sedapkan hati kita lah. Kau tak rasa kalau treasure boleh fabricate? Benda? Treasure memories pun orang boleh fabricate. Yes, treasured memory pun Boleh boleh fabricate juga. tekuk tambah. treasured memories Itu dia. Kita tengok Mar reply apa.
Mariah kat treasure memories dia bentung. Oh, dia ingat. Ni Mar duet dengan FD. Tragic Memory. Mar duet dengan dia. Mar tak pernah nyanyi. Bukan Mar, kau. Majid duet dengan FD. Sambil aku Lagu kat luar tengah potong Poslo dengan lagu Pejal. apa weh? Awak ingat Tak pasti aku tak ingat dah tu. Tak, kau macam Aku ingat tu. Zubir lambat Lambat. Bentuk pun. Aku rasa Bukan aku dah aku nyanyi kau tak ada. Oh, kau ada Nampak tak ingat. Ke tak perasan. Tu. Aku rasa Kau ada. Aku kat dalam mana aku nak ingat. Kau banyak sangat false memory ni, Jid. Kena banyakkan treasure sikit. Okay, sekejap aku cuma ingat aku kena marah lah sebab suruh Sakir potong carrot tu. Salah, aku kena marah. Bukan akulah, Pejal lah yang potong Kau salah. Pejal. Dah false Nampak. memory. Kau tengok False belum memory apa-apa kat dah situ. false memory dah kat situ. Oh, maksudnya aku tak ingat. Here di sini kita ada Nampak tak? Aku Nampak false itulah memory. false Okay, memory. aku dah nampak dah. perfect example. Malasnya nak fikir jadi. Tak suka je. Pejal yang potong cantik, aku yang kena. Aduh. Dah boleh dah ni. Rasa aku macam tak ingat sangat. Banyak benda. Tak, aku ingat kau wolf je. Tu je. Tak ada. Tipu je. Tak ada. Tak lah. So boleh Zubir tak? tak ingat langsung, aku tahu. Aku ingat true gambar tu. So apa gambar yang aku tangkap itu aku ingat. Kadang-kadang kan, okay, gambar Hmm. boleh dijadikan treasure memory tak? Gambar kau tu ke gambar is orang a lain? tool lah. Tak, contohnya gambar kita kat Bentong kan. Boleh Boleh tak tu dijadikan treasure memory untuk kita? Kadang-kadang bila kita tengok gambar, So, kadang-kadang Boleh je. bila tengok gambar tu macam, oh ini Majid tergolek ke apa kan, terpijak apa benda kan dalam gambar tu kan. Kadang-kadang gambar tu pun boleh jadi sebagai medium kepada treasure memories lah kan. Boleh. gambar lah actually the best medium Yes. nak treasure memory. Media. So andai kata kita nak false memory kan gambar tu boleh tak? Boleh je macam Zubir cakap tadi Macam kan. question lah saja, macam interesting question. Boleh je So aku rasa. Kalau kau boleh, kau nak falsekan memory, benda dengan false memory ni is benda macam aku cakap lah, kadang-kadang they happen through our subconscious. So macam kau tak perasan pun. Tapi aku rasa kan the way you associate your emotions dengan that particular medium, kadang-kadang mungkin akan ada misinformation sebab gambar dia tak tell the whole story. You get it? Macam kau tengok gambar tu kan, macam okay, mungkin kau ingat tak ingat, so dia tak tell the whole story sebab kau bukannya ada transcript of actually every single thing yang happen during that day. kau boleh jadi fake memories juga benda tu. Tapi kan aku rasa kalau aku macam banyak yang tak ingat in detail. Macam faham tak? Aku akan buat false memories. Faham tak? Macam apa yang aku akan ingat in detail lah. Kau tak kau tak Friend ingat kau ingat? boyfriend Apa? kau ingat Friend tak? ke? Allah hai. Ingat tak macam? Aku tak ingat sebab tak ada. Oi. Tak ingat sebab tak ada. Ke kau assume? Aku tak assume pun sebab aku tak ingat kan. Okay, aku rasa ada apa-apa lagi tak guys? Tak tahu, tak ada. Tak ada lagi lah kat sini. Okay, I think kita dah sampai ke penghujung rancangan Borak Kosong untuk pada masa kini. And thank you again to semua ahli panel yang bersama saya, Majid, Gapa dan juga Sakir. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar semua. jangan lupa. Semua bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Jangan risau itu. And then thank you again for listening kepada pendengar-pendengar di luar sana mengenai our ranting about some sort of the topics yang kita discuss hari ni. Hopefully you guys are safe. Semua selamat di luar sana. Have good health. And stay tuned again. And don't forget to actually like and follow Genesis Hideout for your updates on our next episode of Borak Kosong, bila akan berlaku benda macam tu. And juga kepada mungkin kita esok ada lagi satu session Borak Kosong. Jangan lupa untuk tune in. Dia akan berlangsung pada pukul 9 malam.
Yang tu. 9 malam 9 malam. Esok sesi malam, bukan sesi pagi sebab kita tahu hari Sabtu pagi semua orang tak bangun. Ouch. Bish. Itu saja. Okay, thank you again for listening to Borak Kosong bersama Genesis Hideout. You guys ada apa-apa nak cakap? Stay safe, selamat bekerja. Bye. I kena masuk kerja ni. Jangan lupa follow, like and share Genesis Hideout. That's all. Thank you.